A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya orang masjid kampung Tok Nesik ni macam tak ada orang. Al-Fadil Ustaz Ismail Qamus pernah menceritakan kepada kami anak murid dia, iaitu tanda-tanda orang nak mati apabila orang bagi salam dia jawab slow je, tak ada semangat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah tanda-tanda tersebut ada pada orang sini? Kalau tak ada, saya cubalah bagi salam lagi sekali supaya kita tak termasuk di dalam tanda-tanda orang nak mati cepat tu. Kenapa? Kerana pada salam tersebut ada doa. Apa doa dia? Apa makna salam? Iaitu satu doa, iaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejahterakan atas kalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hak atas umat Islam ke atas umat Islam ada 5. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut raddus salam, iaitu memberi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya boleh lagi bagi salam lagi sekali. Jadi tuan-tuan nak tengok sama ada kita ni termasuk dalam tanda-tanda itu ataupun tidak. Okey, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah tuan-tuan, nampak gayanya tuan-tuan, rupa-rupanya kita paling kuat jawab salam, maknanya kita dah paling takut mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wa ikhlasa fil amal. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama sekalinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fadil Ustaz Piyu Rahmat, sahibul fadilah Piyu Rahmat, tak dapat hadir ke malam ni. Jadi tuan-tuan, saya dan Piyu Rahmat tadi bermusafir daripada Kuala Lumpur. Kami settle berprogram dengan Al-Fadil sahibul samaha Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah di TV Al-Hijrah pagi tadi. Seterusnya kami terus pergi ke kampung tersebut. Baru sampai tadi pukul lebih kurang 6.30 tadi sampai. Alhamdulillah. Jadi Piyu Rahmat dia kata dia tak sempat nak dapat datang hadir ke sini, jadi minta saya gantikan. Oleh kerana dia pun ada program di satu kampung dekat belah sana, saya pun tak ingat apa nama tempat dia. Jadi tuan-tuan, tak apalah, saya ambil lah tugas tersebut untuk menggantikan Piyu Rahmat. Tetapi saya ni bukan Piyu, saya ni biasa-biasa je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perkongsian yang pertama berkaitan dengan bila mana kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Tadi kita solat berjemaah, sama-sama kita solat berjemaah bersama dengan tok imam kita. Lepas tu tuan-tuan, bila mana habis solat berjemaah, ada orang yang keluar daripada masjid, ada orang yang masih lagi still dalam masjid, duduk di dalam masjid. Untuk apa dia? Untuk dia duduk bersama dalam majlis ilmu.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita duduk di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah bagi kita dua benda. Yakni yang pertama apa dia? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni apa dia rahmat ni? Rahmat ni maknanya belas kasihan Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak dalam orang-orang kat dalam kampung ni tuan-tuan, Allah Taala pilih tuan-tuan berada di dalam masjid kampung Tok Nasik ni. Daripada ramai-ramai tadi tuan-tuan, Allah Taala pilih pada kita. Tandanya apa? Tandanya Allah Taala merahmati kita. Allah Taala curahkan kasihkan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah rugi bila kita duduk di dalam masjid yang mana ada majlis halaqatul Quran, yang mana adanya majlis zikir, yang mana adanya majlis ilmu. Kerananya tuan-tuan, malaikat sedang apa dia? Sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunkan si fulan bin fulan, ampunkan si fulan bin fulan tuan-tuan. Kemudiannya tuan-tuan, malaikat ni pergi buat report kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis pada kita kuliah ni tuan-tuan, malaikat ni pergi naik atas pada di langit, buat report kepada Allah Taala, bagi laporan pada Allah Taala. Allah Taala tanya, wahai malaikat, kamu buat apa di dunia? Malaikat kata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kami berada di dalam satu majlis di masjid kampung Tok Nasik ni. Tok Nasik betul lah? Tok Nasik. Alhamdulillah. Nak sebut tuan-tuan tergeliat lidah. Kan rupanya Tok Nasik ni, kalau kita mengaji ilmu qiraat, maka qiraat itu dipanggil qiraat Warash. Tu kan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat berkata pada Allah, wahai Allah, kami berada di satu tempat di masjid kampung Tok Nasik ini. Untuk apa? Kata Allah. Mereka menjawab, kami berada di dalam majlis halaqah. Halaqah apa dia? Iaitu halaqah tazkirah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat? Malaikat pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kami memohon akan doa kepadamu ya Allah, supaya ampunkan orang yang berada di dalam majlis tersebut. Subhanallah. Untungnya orang duduk di dalam majlis ilmu tersebut. Lalu tuan-tuan, Nabi kemudiannya malaikat pun berkata pada Allah, ya Allah, tetapi ada satu masalah ya Allah. Apa dia masalah dia? Dalam ramai-ramai tadi ya Allah, ada seorang ni memang dia pendosa ya Allah. Memang dia ni hak taubat lepas tu buat dosa, taubat lepas tu buat dosa, taubat lepas tu buat dosa. Macam mana ni ya Allah? Allah Ta'ala sebut apa dia? Wahai malaikat, aku juga mengampunkan dosa orang tersebut. Subhanallah tuan-tuan. Itu tandanya Allah Ta'ala merahmati orang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Baik, yang kedua iaitu apa dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita. Kita duk sebut keberkatan, berkat-berkat. Apa makna sebenarnya berkat ni? Kan? Ataupun kita hanya sekadar faham makna berkat tu berkat dah Ustaz. Kan? Bila mana kita tanya balik, apa maksud sebenarnya berkat itu? Kan? Alah Ustaz, berkat tu berkat rezeki lah. Kan? Berkat kehidupan lah, berkat. Nak kita nak dapatkan daripada maksud, bukan terjemahan, tidak. Bermaksudnya apa dia? Berkat itu sendiri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lain kali ada tok guru datang sini, ada ustaz datang sini. Ustaz tu tanya tuan-tuan, apa makna berkat? Tuan-tuan ingat kalimah ni. Ai bi makna ziyadatul khair. Ziyadah al khair. Apa itu ziyadah al khair? Ziyadah maknanya tambah. Al khair maknanya kebaikan ataupun kebajikan. Makanya tuan-tuan, apa yang kita dapat berkah? Barakah apa yang kita dapat malam ini? Dua benda. Yang pertama iaitu masa. Bukankah Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, iaitu surah apa dia? Surah Al-Asr.
Kita semua pakat baca hafal belaka kita ni. Tuan-tuan, sebelum saya nak teruskan kuliah saya terlupa. Saya nak tanya tuan-tuan, semenjak saya start kuliah sampai sekarang ni, tuan-tuan boleh faham ke bahasa saya? Boleh tak? Takut tuan-tuan tak faham, melengok je tuan-tuan. Last kali akhir bila mana saya nak balik, Ustaz tadi ceramah apa saya tak faham. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya dulu. Baik. Tadi kalau tuan-tuan boleh faham, alhamdulillah. Baik. Keberkatan masa tadi itu. Allah Taala firman di dalam surah Al-Asr. Apa bunyi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa, Allah Taala sebut. Kenapa Allah Ta'ala sumpah demi masa ni? Kan? Kerana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sumpah dan Allah Ta'ala jawab di dalam ayat yang kedua. Allah Ta'ala jawab ayat yang kedua apa dia? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Siapa yang rugi? Siapa rugi tuan-tuan? Al-aslun, pada asal dia. Manusia yang hidup di muka bumi ni semuanya rugi asal. Siapa? Saya rugi, tuan-tuan rugi, semua orang rugi. Allah Ta'ala sebut innal insan, sesungguhnya manusia, insan itu al-khasirun, iaitu orang yang rugi, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala menjawab di dalam ayat yang seterusnya, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Perasan tak? Illa maknanya istisna. Istisna apa maksud Ustaz? Maknanya adalah berkecuali. Manusia yang Allah Ta'ala tidak kategorikan sebagai orang yang rugi, iaitu Allah Ta'ala sebut berkecuali, kata Allah. Apa kecuali dia? Mustasna bisyarti. Saya tuan-tuan, saya masuk dalam masjid ni, saya tengok subhanallah, saya tengok penceramah-penceramahnya hebat-hebat belaka tuan-tuan. Antaranya saya kagumi seorang ustaz yang mengajar di dalam masjid ini, iaitu sahibul fadilah Ustaz Kamaruz Zaman Al-Basungi. Saya banyak benda yang saya belajar dengan beliau. Saya kagum dengan dia. Saya mari, saya tengok ada dia je tuan-tuan. Tuan-tuan pun orang yang hebat. Sekarang apa dia? Dia pun mengajar kat sini, tuan-tuan pun jadi orang hebat. Jadi tuan-tuan segan saya sebenarnya nak kongsikan perkongsian di dalam masjid ni, tapi tak apalah tuan-tuan, share juga lah apa yang kita tahu. Maka yang kedua apa dia? Mustasna bisyarti. Mustasna bisyarti tadi itu diikat dengan kecuali, dengan bersyarat tadi itu. Apa syarat dia? Alladzina amanu. Yang pertama syarat dia beriman. Kalau beriman saja tak cukup syarat, dia mesti ada syarat lagi. Wa amilus salihat. Yang kedua beramal soleh. Berapa ramai orang hari ini dia beriman tetapi belum tentu dia amal soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita duduk di dalam majlis ilmu, bila mana kita duduk mendengar di dalam majlis ilmu, kita dapat ilmu tersebut. Bila mana kita dapat ilmu tersebut, kita beramal akan ilmu tersebut, maka kita dikira beramal-amal yang saleh. Ada pun orang beramal tetapi rosak amalan dia. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila mana orang itu beramal tanpa ilmu, kata Imam Ghazali kata apa dia? Rosaklah amalan dia. Tujuan yang kita boleh duduk di dalam majlis ilmu ini apa? Kita nak dapatkan ilmu. Bila kita dapatkan ilmu, kata Imam Ghazali, menafaatkan akan ilmu tersebut berdasarkan apa dia? Berdasarkan ilmu tadi itu, kita beramal akan ilmu tersebut. Baru dikira wa amilus salihat.
dan beramal yang soleh. Maka kalau dua-dua kita dicukup syarat, maka kita ni tuan-tuan bukan di kalangan orang yang rugi. Bahkan iaitu masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam masa 24 jam. Semua orang dapat 24 jam. Tak ada orang kurang, tak ada orang lebih. Tapi dapat dalam 24 jam tuan-tuan, dengan masa sejam. Kuliah boleh berapa lama sini? Sejam je kan, paling kuat pun sejam, ataupun paling kuat pun waktu asar ustaz, waktu isyak ustaz, azan je berhenti ustaz. Kan? Biasa, tak ada masalah. Nah, tetapi tuan-tuan, bila mana kita ada masanya kita duduk dalam majlis ilmu, maka adanya keberkatan, bertambahlah kebaikan, bertambahlah kebajikan dengan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu berkat yang pertama, berkat masa. Dan yang kedua, berkat apa dia? Berkat umur. Ada Allah Ta'ala bagi umur 30 tahun. Ada Allah Ta'ala bagi umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi tuan-tuan, bila mana duduk dalam keberkatan umur ini, dalam beberapa masa yang Allah Ta'ala berikan di kehidupan, maka dijalankan apa dia? Dijalankan umur dia tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat dua perkara tersebut. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keberkatan masa dan umur kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mukaddimah. Ini baru nak masuk ceramah tuan-tuan. Mukaddimah je dah 15 minit ustaz. Ceramah je tak tahu bila nak berhenti. Mudah je ustaz. Kalau nak bagi ustaz ni berhenti senang je. Kan ustaz, sekejap lagi ada makan ustaz. Khabar awal-awal kata sekejap lagi ada makan. Berhenti cepatlah tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, apa perkongsian saya pada malam ini? Apa perkongsian saya pada malam ini? Nak mari datang mengajar tak sekali, tetapi tuan-tuan hanya sekadar perkongsian. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita merenung satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada uswatun hasanah. Uswah makna apa? Contoh. Makna apa dia? Inspirasi. Makna apa dia? Mentor. Mentor apa dia? Contoh apa dia? Inspirasi apa dia? Hasanah, maknanya yang baik-baik. Tuan-tuan, perasan tak perasan kita sudah masuk di dalam bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal, sejarah menceritakan tentang 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni tuan-tuan, tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada tarikh tersebut ulama-ulama sejarah, ulama-ulama sirah, ulama-ulama tarikh membicarakan tentang apa dia? Tentang tarikhnya lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa dia? Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kalaulah kita dengar tarikh peristiwa Isra wal Mi'raj, kalaulah kita mendengar tarikh iaitu apa dia? Hijrah, situ ada khilaf. Ada yang kata bagian tarikh dia, ada bagian tarikh dia. Tetapi ceritanya bila mana tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada khilaf. Siap berapa? 12 Rabiul Awal. Bila? Pada tahun gajah. Pasal apa dipanggil pada tahun gajah? Tu dia. Pasal apa tidak pada hijrah? Kan? Pada waktu dulu tuan-tuan, zaman dulu orang Arab dinamakan pada tahun tersebut berdasarkan apa? Peristiwa pada tahun tersebut. So kenapa ada tahunnya gajah? Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Tentang apa dia? Tentang tentera bergajah. Tentang tentera bergajah. Sewaktu mana yang mana Abrahah ni dia rasa cemburunya bila mana orang pergi haji, pergi ke Baitullahil Haram. Lalu Abrahah ni buat satu sebiji macam apa dia? Macam Kaabah tu di negeri Yaman. Dia buat satu biji, tetapi tuan-tuan, hambar sambutannya. Tak ada orang nak pergi. Lalu Abrahah dengan rasa cemburu dan marah, lalu pergi ke Mekah, tuan-tuan, bawanya 12 ekor gajah. Lalu diutuskan seorang bertemu dengan seorang Bani Quraisy. Seorang Bani Quraisy dan juga iaitu daripada Bani Hashim. Orang Bani Hashim ni tuan-tuan, dia tak gentar walau perang macam mana. Tak pernah dia gentar. Kenapa dia tuan-tuan? Bani Hashim ni dia perang ni tuan-tuan tak ada masalah. Orang Arab ni memang perang tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, apabila utusan daripada Abdul Muttalib pergi melihat, bertemu dengan utusan Abrahah, utusan Abdul Muttalib lihat ada 12 ekor yang binatang yang tidak pernah dilihat. Apa binatangnya? Iaitu gajah tuan-tuan. Lalu dibalik tuan-tuan bagi tahu pada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib selama ini tidak pernah gentar. Tak pernah gentar. Pergi perang mana pun tak pernah gentar. Tapi tuan-tuan, oleh kerana dengarnya adanya binatang yang sangat besar, adanya belalai tuan-tuan yang tak pernah dilihat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa itu Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil. Lalu Allah Taala hantarkan bantuan-bantuan daripada burung yang paling kecil sekali. Selepasnya tuan-tuan, barulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak cerita tuan-tuan tentang kisah sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita apa dia tuan-tuan, bila mana, saat mana ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak melahirkan manusia yang paling agung, iaitu Muhammad bin Abdullah. Yang menggembira, yang gembira tuan-tuan bukan setakat orang, bahkan cakra alam pun bergembira. Bulan, bintang, langit, matahari tuan-tuan, mereka berkata apa? Mereka bersuka kerana disebut untunglah umat hari ini kerana Rasul yang terakhir bakal dilahirkan. Bakal dilahirkan. Bukan setakat bulan, bukan setakat bintang, bukan setakat matahari, bukan setakat langit, bahkan binatang-binatang pun juga bergembira. Singa bergembira, lembu bergembira tuan-tuan, macam-macam binatang tuan-tuan bergembira. Mereka sebab bergembira, mereka berkata untunglah umat ini kerana Rasul yang terakhir bakal dilahirkan. Lalu saat mana ibu Nabi SAW nak lahir, ibu Nabi SAW memanggil seorang wanita daripada tanah air. Seorang wanita ini datang ke rumah ibu Nabi SAW. Siapakah dia tuan-tuan? Iaitu ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan ibu kepada Abdurrahman bin Auf inilah menyambut Rasulullah SAW. Dia sambut Nabi SAW. Dan tuan-tuan, apabila diketahui oleh Abdul Muttalib saat mana Abdul Muttalib itu sedang bertawaf di Mekah, di Kaabah ni tuan-tuan, dengan 3 pusingan. Lalu dapat tahu je bila mana Nabi SAW ni dilahirkan, dia bergegas pergi ke rumah lahirnya, tempat kelahiran Nabi SAW. Selepas itu tuan-tuan, bergembiranya Abdul Muttalib, dia kata kepada, aku minta izin kepada engkau, aku nak bawa ni Muhammad ni, aku nak bawa budak ini untuk keliling Kaabah. Kenapa? Kerana bergembiranya ke atas kelahiran Nabi SAW. Itu orang yang pertama tuan-tuan. Orang yang kedua bergembira dengan kelahiran Nabi SAW siapa? Abu Jahal. Abu Jahal gembira dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah ini. Lalu dia buat apa? Dia sembelihnya 100 ekor unta. 100 ekor unta tuan-tuan, bukan 100 ekor kambing, bukan lembu, tetapi unta. Lembu hari ini berapa ribu hari ini di kampung ni?
Ada dekat 5,000 ada tau. Ada dekat 5,000. Bayangkan tuan-tuan, 100 ekor kali dengan 5,000, agak berapa yang kita kan, berapa jumlah yang kita dapat? 500,000 tuan-tuan. Kan? 500,000. Siapa kat dalam kampung ni boleh sembelih 100 ekor lembu milik dia? Tak berani. Kan? Tetapi gembiranya Abu Jahal menyembelih iaitu 100 ekor unta kerana lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab. Abu Lahab gembira. Dihantarnya seorang hamba nama dia Suwaibah. Nama Suwaibah ni tuan-tuan untuk apa dia? Untuk menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira. Tetapi tuan-tuan, 40 tahun akan datang. 40 tahun yang selepas daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat peristiwa Isra wal Mi'raj? Pada bulan Rajab kita dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke Mekah, Nabi panggil keseluruhan orang-orang Mekah. Nabi cerita tentang Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra dan juga diangkat ke langit. Dan cerita Nabi SAW tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat keimanan, cerita tentang hari kiamat. Tetapi tuan-tuan, tadi orang yang gembira akan kelahiran Nabi SAW, Abu Jahal dan Abu Lahab, dua orang inilah jadi gembira, akhirnya menentang Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak sambut Maulid Nabi, kita disambut Maulid Nabi, alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan, jangan sampai bila orang bawa masuk Islam, orang cerita tentang Islam, orang ajak kepada Islam, kita orang pertama menentang, kita sama macam Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Jadi tuan-tuan, saya pergi ceramah satu sekolah. Saya ceramah sekolah menengah dan sekolah rendah. Saya tanya anak-anak di hadapan saya. Saya tanya anak-anak, adik-adik semua, dalam hidup adik-adik semua, siapa yang adik-adik minat? Ada budak angkat tangan, Ustaz, saya ni peminat bola sepak. Okey, siapa yang kamu minat? Saya Ustaz, saya suka Cristiano Ronaldo. Betul ke nama tu? Betul lah? Tu kaki bola namanya tu. Ustaz, saya minat Lionel Messi. Ustaz, saya minat Beckham. Allah. Saya tanya lagi, siapa lagi peminat main bola? Habis dah jawab. Ada lagi siapa yang minat siapa di dalam dunia ni? Angkat tangan seorang budak perempuan, Ustaz, saya minat Blackpink. Tuan-tuan tahu tak Blackpink ni apa? Dah tahu? Balik jadi tuan-tuan, buka type YouTube. Buka YouTube, type Blackpink. Apa benda Blackpink ni? Blackpink ni tuan-tuan adalah artis K-pop. Rampapa, 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 tu dia lagu dia. Kan? Tuan-tuan tak tahu sebab tuan-tuan duduk dalam masjid. Tuan-tuan sibuk dengan kuliah masjid, sebab tu tak tahu. Kan? Ada orang lagi angkat tangan, siapa lagi peminat artis Korea? Ada orang angkat, Ustaz, saya Kim Jong-un. Subhanallah. Kan? Siapa lagi minat artis? Ustaz, kami tak minat artis Korea, saya minat artis Malaysia. Siapa? Remy Ishak.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cerita, saya tanya pada budak-budak ni, kalau kamu minat kepada Cristiano Ronaldo, apakah bukti kamu minat kepada Cristiano Ronaldo? Dia pun cakap, Ustaz nampak rambut saya. Saya kata, rambut okey. Rambut saya Ustaz macam Cristiano Ronaldo, ada line sini, dia tulis, nampak ada Ustaz, ada line. Ini rambut Cristiano Ronaldo. Ustaz, saya peminat dia, saya boleh tunjuk skill dia. Masya Allah. Okey, kamu boleh duduk. Saya tanya pula budak yang peminat Blackpink tadi tu, saya tanya, apa kalau kamu peminat Blackpink, apakah bukti dia? Ustaz, saya boleh menyanyi macam mana Blackpink menyanyi. Saya pun kata, okey, kamu nyanyi. Ram papa dia joget. Dia joget. Jadi tuan-tuan, okey, cukup. Okey, siapa tadi minat artis tadi tu? Minat artis Melayu. Kan? Dia pun, Ustaz, saya peminat. Saya tiru gaya dia, saya tiru kehidupan dia. Saya kata, subhanallah. Saya tanya pada saya pun cerita tentang budak-budak ni. Kamu tahu tak, dalam banyak tadi yang kamu sebut, ada antaranya iaitu pemain bola sepak, ada yang orang yang peminat artis, ada orang peminat penyanyi, pelakon dan sebagainya. Tetapi ingat, ada seorang lebih hebat daripada semua itu. Mereka tanya, Ustaz, siapakah orang itu? Saya cakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada budak di antara budak ni tuan-tuan, dia suka bertanya. Generasi Y ni tuan-tuan, dia suka bertanya. Sebab tu nama dia generasi Y. Kenapa? Kerana Y ni adalah kenapa. Dia mesti tanya, kenapa Ustaz? Baik, jadi pun saya pun bagi tahu, ada pada seorang yang paling hebat di dalam semua yang kamu cakap, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tanya, Ustaz, siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni tuan-tuan, saya cerita ni tuan-tuan, inilah budak Melayu, budak kita ni tuan-tuan dalam Malaysia, yang mana mereka ni semuanya orang Islam. Apabila cakap pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi budak-budak kita, ada lagi di antara anak-anak kita yang tak tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berhenti kejap tuan-tuan. Saya rasa sebab dada, saya rasa ketat dada. Kerana apa dia? Mereka anak bangsa kita, mereka umat Islam, tetapi ada di antara mereka tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mana tibanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi tuan-tuan, matahari dan bintang tuan-tuan bergembira akan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat langit bintang tuan-tuan, bahkan binatang-binatang pun sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira. Tetapi anak-anak kita ada lagi yang masih tak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, ya Allah, mungkin mereka ini tidak mendapat pendedahan. Hari ini tuan-tuan, generasi Y kita, mereka ini tidak dapat pendedahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buat kajian tuan-tuan. Saya nak tahu apakah masalah daripada anak-anak generasi hari ini. Kenapa mereka tidak didedahkan? Dedahkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa-apa tuan-tuan, saya cek balik, oh, sini ada kesilapan dia. Apa kesilapan dia? Ibu bapa hari ni hantar anak pergi sekolah, bagus. Hantar anak pergi sekolah, tetapi mengharapkan sekolah semata-mata. Bila balik pada sekolah tuan-tuan, ibu bapa tak ajarkan mereka, tak dedahkan mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, cukup sayang. Cukup sayang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka kita berilah pendedahan, kenalkanlah anak-anak kita tentang apa dia? Tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beli buka apa dia? Buka buku satu kitab yang bernama Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab tersebut tuan-tuan menceritakan 56 bab tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start daripada, bermula daripada fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke apa dia? Keseluruhan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan dia mendapat apa dia? Mendapat pendedahan, iaitu tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk apa kita dedahkan pada anak-anak kita ni? Untuk apa dah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kerana apa dia? Allah Ta'ala sebut di dalam ayat tersebut, kerana sebabnya mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ni rahmat apa rahmat ni? Tadi belas kasihan. Rahmat dia apa dia? Iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya daripada depan saya sampai ke belakang tuan-tuan, adakah kita nak dapat syafaat Nabi SAW? Semua orang akan kata ya. Apa cerita syafaat? Kalau saya boleh tak lebih sedikit masa ni tuan-tuan, saya cerita 2 syafaat. Saya cerita satu dulu supaya tuan-tuan boleh dengar. Saya baca di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak azan dulu ke atau terus? Terima? Terbilang tak ada? Azan? Terus? Alatul? Okey, baik. Jadi tuan-tuan, saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga Nabi. Biasa kan kita dengar telaga Nabi, telaga Kausar, kan? Okey, baik. Telaga Kausar ni tuan-tuan ada 2 benda. 2 benda. Pertamanya telaga, yang kedua adalah Kausar. Okey, apa benda telaga tu? Telaga tempat takungnya air. Kausar adalah tempat laluan air. Air itu Nabi SAW cerita tentang sifat air. Sifat air dia apa dia? Sifat air ini berwarna putih susu, yang mana mengalir di Kausar ni tuan-tuan daripada syurga Allah kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang besarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 1000 tahun perjalanan. Allahu akbar. 1000 tahun perjalanan. Kita jalan kaki daripada Terengganu ke KL, Kuala Lumpur. Saya daripada Selangor. Saya bawa kereta tadi pun tuan-tuan 4 jam setengah daripada Selangor sampai ke kampung tadi tu. 4 jam setengah. Slow dia kata, Ustaz bawa slow, dia kata. Slow, aku bawa 160 dah tu. Dia kata saya bawa slow. Okey lah. Kan? Lain kali Ustaz bawa 200. Saya kata tak apa, boleh bawa 200, samamu bayar lah. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, perjalanan 1000 tahun, maknanya apa? Luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW ceritakan apa yang ada dikelilingi, apa yang ada pada keliling telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliling Nabi, telaga Nabi ni ada apa dia? Satu, iaitu bijana. Bijana sini panggil apa dia? Kole ni apa Ustaz? Macam kole teh tarik tu, kan? Itu sini panggil apa? Kole juga. Kole tu Nabi kata bejana tersebut diperbuat daripada emas. Subhanallah. Banyaknya kole tersebut, banyaknya bejana tersebut, Nabi kata sebanyak bintang di langit. Banyaknya. Nabi kata apa dia? Dan barang siapa yang minum air daripada telagaku ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah kami semua dalam masjid ini dapat minum air daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Tuan-tuan tak mau ke? Amin. Apalah tuan-tuan ni, bila orang doa amin, tuan-tuan lain kali bila ada ustaz doa amin, jangan kedekut lidah pakai amin ni. Syekh Fadilatul Syekh Syekh Nuruddin Al-Banjari, Syekh Nuruddin Al-Banjari, Syekh Nuruddin kata apa dia berkaitan dengan amin. Apa makna amin? Allah, ya Allah, perkenankan doa aku. Amin ni bila mana kita dalam doa kita sebut amin. Kan? Jangan sebut dalam hati, sebut amin lepas lafaz. Tadi tuan-tuan saya sembahyang kat sini, kan? Amin ni lembut je tuan-tuan. Bukan tak ada lembut. Amin. Lembut je amin. Mungkin orang sini lemah lembut. Hari tuan-tuan bila mana amin bergema. Kita tengok di Mekah, kita tengok di Madinah, bila mana sebut amin, amin kan bergegar tuan-tuan. Kan? Jangan kedekut. Waktu tambah lagi dalam Fatihah, dalam lepas pada bacaan Fatihah tu tuan-tuan, kita amin seramai 70,000 malaikat mengaminkan doa kita. Dan tolak juga tuan-tuan, dan aminkan doa kita tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Riwayat Imam Al-Baihaqi, rujuk di dalam kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam Ma'mum al-Imam. Okey. Lain kali tuan-tuan ada doa amin je. Baik. Kemudian je Nabi SAW kata apa dia? Nabi tanya, panggil umat dia, kan? Dan sahabat Nabi ni tanya, ya Rasulullah, kami ni ya Rasulullah kenalmu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat ni tanya, tetapi bagaimana umat-umat selepas daripada kewafatanmu ya Rasulullah? Bagaimana umat mereka? Rasulullah kata pada aku mengenali umat aku ini melalui cahaya wuduk mereka. Batu tuan-tuan, saya pesan diri saya, juga saya pesan tuan-tuan semua di hadirin hadirat di dalam masjid ini, bila mana kita nak sembahyang, bila mana kita nak ambil wuduk ni biar sempurna. Biar sempurna tuan-tuan. Sempurna ni mana apa dia? Ulama menyebut sempurna ni tuan-tuan bukan setakat yang wajib, bahkan yang sunat-sunat juga kita ambil. Mana itu sempurna. Kerana itulah cahaya kita tuan-tuan pada hari kiamat nanti. Lalu Nabi SAW kata apa dia? Memanggil umat aku, ya wahai umat aku, kemari. Kan? Dijemput untuk minum air telaga Nabi, telaga aku ni, maka kamu tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan umat Nabi pun datang. Ada satu ketika malaikat menghalang satu golongan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW pun tanya pada malaikat, ya Allah, wahai Allah, kenapa malaikat ni menghalang umat aku untuk mereka datangi telagaku ini? Kenapa malaikat halang umatku ini untuk menghampiri telagaku ini? Jawab malaikat, kata, ya Rasulullah, benar mereka ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ini umat engkau ya Rasulullah. Tetapi ya hai Rasulullah, tahukah engkau selepas daripada kewafatan engkau, selepas daripada ketiadaan engkau, merekalah mengingkari perintah engkau ya Rasulullah. Selepas daripada kewafatan engkau, mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab apa dia? Wahai malaikat, jauhilah mereka ini daripada telagaku ini ya wahai malaikat. Jauhkan mereka daripada telagaku ini. Tuan-tuan, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita termasuk daripada golongan yang dijauhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan daripada telaga dia. Adik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buat sunnah ni, kita nak amalkan sunnah bukan pada bulan Rabiul Awal saja. Bukan kita kerana Maulid Nabi baru kita nak amal sunnah. Nah, saya tuan-tuan ada yang umur 40, 50, 60. Kita buka minda sikit, tuan-tuan buka minda sikit.
Kita ada yang umur 40, ada yang 50, ada yang 60. Okey, betul? Baik. Setiap tahun tuan-tuan bulan Rabiul Awal ada je ustaz cerita tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ada masjid-masjid cerita ataupun anjurkan ceramah perdana berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira semua masjid, ada banyak masjid, semua masjid kita dengar. Kalau kita umur 40 tahun, kita start balik umur 15 tahun, bermaknanya tuan-tuan 25 tahun kita mendengar ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umurnya 50 tahun, maknanya 35 tahun kita mendengar ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umur 60, maknanya kita dah 45 tahun mendengar ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang tahun, setiap tahun ni pada bulan Rabiul Awal mesti cerita tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu tuan-tuan, bahkan ustaz-ustaz yang berceramah tu bertukar-tukar ustaz. Ada ustaz lama dulu dah mati dah tuan-tuan, pula sambung dalam generasi yang baru. Hari ni pula sambung dalam generasi baru. Ustaz tu mati, kita tak mati-mati gitu kan. Nak bagi tahu tuan-tuan pada kita berapa sunnah yang kita telah amalkan sepanjang mana kita dengar ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang nanti. Bahawa banyak sunnah yang kita amal dalam kehidupan kita. Kita tengok tadi budak tadi yang mana peminat Cristiano Ronaldo, sehingga rambut dia ikut macam mana pemain bola sepak Cristiano Ronaldo tadi. Kita tengok tadi tuan-tuan budak perempuan peminat Blackpink, dia boleh menyanyikan balik sebiji macam Blackpink. Tetapi tuan-tuan, sebagai bukti kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sunnah kita amalkan? Okey, baik. Tuan-tuan, masa tak apa lama dah. Saya share dengan kita semua. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Tuan-tuan habis daripada kuliah nanti, tuan-tuan pergi mana? Habis daripada kuliah, kita pergi mana? Balik kan? Baliklah. Kan? Wa tafarraqa min ba'dihi. Kemudian ni kami berpisah daripadanya. Ni apa dia? Kuliah ni. Bila kita pisah, kita akan keluar pada masjid ni. The first benda yang pertama tuan-tuan nak amalkan sunnah, lepas keluar je pada masjid ni, tuan-tuan amalkan sunnah yang pertama. Apa dia? Tuan-tuan keluar daripada masjid, tuan-tuan akan pakai kasut. Tu, ke orang kampung ni tak pakai kasut kaki ayam je? Semua pakai kasut. Angguklah tuan-tuan, sporting lah sikit. Kan penat ni ceramah ni tuan-tuan tahu. Kan daripada KL tau. Angguklah sikit kalau betul kan? Betul kan? Tuan-tuan pakai kasut. Tuan-tuan pakai kasut betul? Nabi SAW pun pakai kasut. Boleh tak kita pakai kasut tu menjadi ibadah buat diri kita? Boleh. Asal hukum pakai kasut, hukum dia harus hukum dia pakai kasut. Tetapi tuan-tuan, bila mana kan, kita sarung kasut tersebut menggunakan kaki kanan, jadi tuan-tuan, itu adalah ibadah. Sunat melakukan dengan perkara yang kanan. Simple lah. Simple. Semua orang pakai kasut ni, termasuk saya pakai kasut. Jadi sunnah yang pertama tuan-tuan, kita nak pakai kasut ni tuan-tuan, selum kasut tu, sarung kaki kita tu dengan menggunakan kaki kanan. Pastikan kita buat yang mana apa dia, kita sarung kasut kita tu dengan kaki yang kanan. Okey, satu, kita dapat pahala sunat. Yang kedua, niat kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat apa dia? Niat kita ikut Nabi SAW. Kerana innama a'malu binniyat. Hanya sahaja bermula amalan itu dengan niat. Kita dah amal sunnah dah. Cara kita pakai kasut dah amal ikut cara Nabi SAW. Saya ceramah pada Maulidur Rasul tuan-tuan. Balik orang tanya saya,
Sebelum tuan-tuan tahan saya tanya, saya jawab. Orang biasa balik tuan-tuan, ustaz nak tanya, ustaz nak tanya. Kan? Kita bukan tok mufti, kita tok peti je tuan-tuan. Ustaz nak tanya. Apa? Adakah bila mana kita pakai kasut, sentiasa kita pakai kasut, kita sentiasa ke ingat ataupun kita sentiasa ke kena niat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulama jawab, ya. Kenapa? Kerana tuan-tuan, bila kita niat ikut Nabi SAW, suasana dia apa dia? Kita akan ingat Nabi SAW. Dengan tu juga cara kita nak ingat Nabi SAW. Bukan setakat ada bulan Rabiul Awal, tetapi setiap hari sepanjang kehidupan kita. Apabila kita niat ikut Rasulullah, maka kita ingat Nabi SAW. Simple kan? Tak yang susah-susah tuan, simple je saya bagi. Yang mudah-mudah. Yang kedua apa dia? Yang pertama tadi kenal Nabi. Yang kedua apa dia? Ikut cara Nabi. Bahawa banyak tuan-tuan kalau kita buka dalam kitab Asy-Syama'il karangan Abu Isa, Imam Abu Isa At-Tirmizi menyatakan 56 bab berkaitan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudah je kita ambil. Kan? Jadi tuan-tuan, sebagai kita perkongsian, saya pun juga tuan-tuan dulu kita pun tak tahu. Bila mana adanya ceramah Maulidun Nabi, kita tanya ustaz. Kita tanya tok guru kita, ustaz, saya nak tanya satu. Boleh tak ustaz cerita tentang satu sunnah yang ringan yang boleh saya amalkan? Kan? Jadi tuan-tuan, ustaz tu cerita tentang satu amalan, tuan-tuan buatlah. Yang ketiga, yang terakhir, iaitu istiqamah. Biar kita tahu tuan-tuan, bila kita buat, dari bila mana kita dah tahu, kita dah kenal Nabi SAW, kita ikut cara Nabi SAW, kita istiqamah. Batu saya tak share benda berat-berat. Takut bila mana berat, masuk berat tuan-tuan, kita nak buat pun berat. Biar kita masuk ringan, kita buat pun ringan. Supaya kita mendapat apa dia? Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita istiqamah, buat tuan-tuan istiqamah. Tiap-tiap hari tuan-tuan kita ikut pakai baju. Kan? Pakai baju ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita nak pakai serban, pakailah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat je ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab apa dia? Kita ni umat Nabi SAW, kita tunjukkan bukti. Aku nak tunjuk bukti yang aku buat ni adalah sunnah Nabi SAW. Kenapa dia? Kerana aku nak dapat syafaat Nabi SAW. Kenapa dia? Kerana aku sayangkan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Buka balik dalam Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu berkasih sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu ikut aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu dulu boleh dah. Wallahu taala alam tuan-tuan. Sekadar itulah perkongsian. Sharing is caring. Hari tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan menjadi manfaat buat diri kita dan semua orang. Tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami datang ke Terengganu ni juga. InsyaAllah pada malam ni juga kami balik, insyaAllah. Doakan kami tuan-tuan, doakan kami sebab pagi besok insyaAllah saya ada program pula di Putra Perdana di Kuala Lumpur. Pagi tadi bersama dengan Mufti, lepas tu malam di sini, alhamdulillah. Lepas tu besok pagi di Kuala Lumpur pula. Jadi tuan-tuan, mohon doa daripada tuan-tuan. Dan juga kami ada misi. Kami ada misi insya-Allah pada bulan 12 ini. Kami daripada Al-Azhar Care. Al-Azhar Care, kalau tuan-tuan tanya Ustaz Kamarul Zaman, antaranya Ustaz Kamarul Zaman ni adalah penasihat kepada Al-Azhar Care ni tuan-tuan. Kami buat insya-Allah tuan-tuan pada bulan 12 ni kami akan ke Afrika. Kami akan pergi ke Afrika ni tuan-tuan untuk kita buat wakaf Al-Quran. Nabi SAW menyebut, man qara'a harfun min kitabillah falahu hasanah, al-hasanatu bi'ashri amsalha, la aqul alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala hadzal hadis min riwayatin Imam Muslim. Nabi SAW sebut, siapa yang baca Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat satu pahala. Satu pahala digandakan dengan 10 kali ganda.
Kan? Aku tak kata alif lam mim satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hari tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, target kami untuk buat wakaf Al-Quran ni tuan-tuan adalah 50,000 naskah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mereka ni nak baca Quran tak ada duit nak beli mushaf. Tak ada duit. Jadi macam mana mereka menghafal Al-Quran? Kata Syekh Fadilatul Syekh Abu Bakar Al-Chadi, saya bawa balik daripada Afrika pada bulan 9 baru ni saya bawa balik. Saya kerap pergi Afrika, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka saya ni seakan-akan macam orang Afrika dah, tuan-tuan. Sebab kerap pergi sana. Dulu asal putih, tuan-tuan, tapi hitam, banyak pergi ke sana. Diorang ni tak ada duit nak beli Quran. Saya pun, tuan-tuan, saya pun fikir apa benda yang aku boleh menafaatkan orang Malaysia untuk menafaatkan juga kepada warga-warga ni. Jadi tuan-tuan, yang saya pasti mereka ni rata-ratanya penghafal Al-Quran. Saya kata Syekh Abu Bakar, wahai Syekh Abu Bakar, macam mana engkau mengajar mereka tentang Al-Quran? Syekh Abu Bakar mengatakan, aku membaca, mereka mendengar, dan mereka baca, mereka hafal. Itu konsep yang pertama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia pun dengar, dia pun baca. Teknik tu. Yang kedua, apabila mereka baca, mereka menulis. Ustaz, macam mana mereka menulis? Kan Quran pun mereka tak dapat nak beli, tetapi mereka boleh menulis. Mereka menulis atas satu papan dinamakan loh. Loh tu tuan-tuan, tadi saya berebut dengan seorang ustaz. Ustaz tu bawa satu lagi masjid, kampung apa pun saya tak tahu, tuan-tuan. Loh tu saya tak boleh bawa ke sini. Ada satu je. Kami bawa daripada Afrika. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan buka dalam Facebook saya, Ustaz Abdullah Ibrahim, tuan-tuan scroll, jangan lupa tekan follow. Tuan-tuan scroll bawah tu, ada satu papan loh. Saya cerita tentang bagaimana papan loh itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun kata pada Syekh Abu Bakar, wahai Syekh Abu Bakar, kalau benar anak murid engkau boleh hafal Al-Quran dan juga menulis Al-Quran, bawa dia kemari. Tuan-tuan, Syekh Abu Bakar panggil anak murid dia, bukan umur 17, bukan umur 15, bukan umur 12, tapi 9 tahun. 9 tahun. Saya kata, ya Muhammad, anta hafizul Quran? Na'am. Dia kata, betul, aku hafal Al-Quran. Saya kata, iqra'ul Quran min suratul Baqarah raqam ayat 1 ila 5. Faham tak? Surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fihi, ila ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya kata, bagus. Masya. Al-an uktub. Apa tu Ustaz? Tulis. Saya ambil hadzal qalam wa hadzal waraqah. Dan saya berkata, ini pen, ini pun juga surat kertas. Saya kata apa kat saya, tuan-tuan, aku tak perlukan dua ni. So aku perlukan batang. Lalu tuan-tuan, saya uktub. Dia nak tulis kat atas mana? Dia tulis atas tanah, tuan-tuan. Tulis atas tanah. Saya pun tunggu. Saya tunggu, tuan-tuan. Subhanallah, saya terkejut. Kenapa? Saya pun dah kata, habis. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ila ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ajaibnya tuan-tuan, subhanallah, tak ada satu baris yang tertinggal. Allahu Rabbi. Saya yakin juga tuan-tuan semua dalam masjid ini hafal surah Baqarah ayat 1 sampai 5. Confirm. Sebab apa dia? Pasal tahlil mesti baca tu. Betul. Agak-agak orang masjid ni boleh tak tulis? Saya nak tanya. Siapa boleh tulis? Belum tentu. Syekh Abu Bakar kata, al-an ya Syekh Abdullah, enta uktub. Dia suruh aku pula tulis. Tuan-tuan, saya kata, wallahi ya Syekh, aku tak boleh nak tulis macam mana anak buah kau tulis. Wahai Syekh Abdullah, dia tak bagi tahu dia, hang cerita perkara ini pada rakyat engkau, supaya rakyat engkau tahu tentang kemiskinan kami, tentang nak hafal Al-Quran.
Saya balik tuan-tuan, saya teriak. Saya menangis tuan-tuan. Kenapa dia? Kerana dalam dada-dada mereka ada Al-Quran tuan-tuan. Dalam dada mereka ada Al-Quran. Tuan-tuan, bila cerita tentang Al-Quran, ya Allah Akbar. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni tuan-tuan saya nak mengajak semua orang dalam ni, apa kata kita buat wakaf Al-Quran, supaya kita bukan setakat memberi mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka bergembira mendapat mushaf Al-Quran yang kami beri, yang tuan-tuan wakaf tu. Mereka juga bergembira atas pemberian tuan-tuan. Tuan-tuan dapat 2 pahala. Antara 7 sunnah, ada antara 7 amalan yang mana pahalanya mengalir sampai dalam kubur, iaitu wakaf Al-Quran. Tuan-tuan, jangan menyesalkan, jangan kita tangguhkan apa dia? Wakaf kita pada malam ini. Kan? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dalam juzuk 28, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Apa kata Allah? Wa anfiqu, dan infakkan sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada harta kamu, wakaf sebahagian daripada harta kamu sebelum kamu menemui kematian. Kalau kamu dah menemui kematian, orang akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tangguhkan kematian aku. Kenapa? Fa asaddaqa, aku nak beritahu kepada anak bini aku, nak suruh sedekahkan harta, semua harta aku untuk nak sedekah jalan Allah. Kan? Aku minas salihin. Itu sebab kata Ibnu Katsir di dalam ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan mana? Ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang beriman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah dulu tuan-tuan, satu naskah RM30 lah. RM30 satu naskah. Malam ni tuan-tuan seorang satu pun jadilah. Saya tengok malam ni ada 2 orang, 2 naskah kita dapat malam ni. Kita bukan setakat wakaf Quran, kita menggembirakan hati orang beriman. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan letakkan beg ni daripada Al-Azhar Care. Saya akan letak beg ni kat belakang. Tuan-tuan, lepas pada sembahyang ambil duit tuan-tuan masuk. Boleh? InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, terima kasih kerana berikan peluang untuk perkongsian ini. Mudah-mudahan ada lagi insyaAllah pada akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, dengan 2 tangan ini kami memohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kami memohon akan doa daripada-Mu, ya Allah, agar berkatilah majlis ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami memohon keampunan daripada-Mu. Ampunkan dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa isteri kami, ampunkanlah dosa suami kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami agar beramal-amal yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berikan juga, ya Allah, kematian yang baik kepada kami, ya Allah. Jangan Engkau matikan kami, ya Allah, selagi kami belum beramal-amal yang saleh, ya Allah. Jangan Engkau matikan kami, ya Allah, selagi mana kami belum pandai baca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah ke anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah, keluarga yang berkat, keluarga yang sihat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar memberikan keberkatan harta kepada orang yang mewakafkan Al-Quran, kepada wakafkan Al-Quran ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Majlis merkapkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Ibrahim atau UEI dari Kuala Lumpur bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih.